Buluh merupakan tanaman yang mempunyai tahap ketahanan tinggi terhadap makhluk perosak dan penyakit. Malahan ia juga mampu menyerap 4 kali ganda lebih banyak karbon dioksida. Selain menyumbang kepada kelestarian alam sekitar, tahukah anda bahawa buluh juga mampu menyumbang kepada pelbagai manfaat di negeri ini termasuk untuk dikomersialkan? Dan bagaimana ia mampu dikomersialkan? Ikuti laporan khas yang disediakan oleh wartawan TVS Connie Grace Ujan dan juru kamera Aziz Soleh. Antara buluh yang sudah berada di pasaran dunia pada ketika ini ialah buluh jenis Dendrocalamus asper atau dikenali sebagai buluh betong. Ini antara merupakan buluh spesies tempatan yang sudah berada di pasaran dunia kerana ia sesuai digunakan bagi industri pembinaan. Nilai pasaran ekspor buluh dunia pada tahun 2022 ialah berjumlah USD 62 bilion dan dijangka meningkat kepada USD 88 bilion pada tahun 2030. Untuk Sarawak, nilai jualan produk buluh pada tahun 2022 hanyalah RM1 juta sahaja dan penanaman buluh di Sarawak amat mempunyai potensi yang amat tinggi kerana industri buluh dilihat daripada ekosistem, keadaan cuaca dan juga keluasan tanah yang terdapat di Sarawak. Bagi mengurangkan kebergantungan kepada kayu balak sebagai sumber bahan mentah untuk industri perkayuan, Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak Pusaka optimis membangunkan industri berasaskan buluh untuk Sarawak sebagai usaha alternatif membangunkan kawasan tanah yang sukar ditanam dengan spesies pokok sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber semula jadi tanpa mengganggu ekosistem sedia ada. Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak Pusaka Zainal Abidin Abdullah berkata, seluas 10,000 hektar ladang buluh akan ditanam dengan buluh melalui penyertaan pihak komersial atau komoditi. Dari sumber bahan mentah buluh tersebut dianggarkan sekurang-kurangnya 3 buah kilang dapat didirikan untuk menghasilkan industri buluh ini, mengeluarkan produk buluh yang dengan kapasiti tahunan lebih kurang dalam 60,000 tan setahun. Jadi melalui inisiatif tersebut, Pusaka optimis dapat membangunkan industri berasaskan buluh untuk negeri Sarawak. Ia adalah salah satu daripada alternatif untuk membangunkan kawasan tanah yang sukar ditanam dengan spesies pokok seperti spesies pokok serta dapat mengoptimalkan penggunaan sumber semula jadi tanpa mengganggu ekosistem yang sedia ada. Ini adalah selaras dengan matlamat PCDS 2030 iaitu pembangunan ekonomi, economic sustainability, kelestarian alam sekitar, environmental sustainability, pembangunan ekonomi, economic prosperity, kelestarian alam sekitar, sustainable environmental sustainability dan keterangkuman sosial itu penduduk setempat bila social inclusivity. Zainal berkata bagi memastikan benih buluh yang ditanam mempunyai kualiti, Pusaka melalui bahagian pengurusan sumber lestari telah mendapatkan benih buluh dari negara pengeluar buluh seperti China, Indonesia dan Thailand bagi memiliki spesies-spesies komersial yang bermutu tinggi. Kesemua benih itu akan ditanam di plot percubaan buluh bertempat di ladang hutan simpan Sabal Simunjan sejak tahun 2019. Jadi kesemua benih tersebut ditanam di plot percubaan buluh Pusaka Sabal ini semenjak tahun 2019. Selain itu, kajian tentang pertumbuhan dan hasil telah dijalankan semenjak tahun pertama hingga sekarang oleh Seksyen Sumber Buluh Pusaka. Kajian tersebut bagi membolehkan Pusaka melihat kadar pertumbuhan dan penghasilan spesies tersebut jika ia ditanam di Sarawak. Pelot ini juga akan dijadikan sebagai pusat germ plasma buluh bagi menghasilkan pokok induk bagi tujuan kajian untuk masa akan datang, iaitu dari segi teknologi pembiakan melalui tissue culture
tissue culture buluh tersebut. Melalui teknologi ini, penambahbaikan untuk klon, kadar pertumbuhan dan hasil keluaran buluh yang dijalankan mendapatkan hasil yang lebih tinggi mutunya untuk dihasilkan produk-produk supaya dapat dipasarkan di pasaran luar. Katanya plot percubaan buluh pusaka Sabal mempunyai 12 spesies komersial, iaitu 5 spesies endemik atau spesies tempatan dan 7 spesies yang diimport dari negara luar. Susulan daripada itu, katanya pusaka telah mengenal pasti potensi spesies buluh yang ditanam sebagai bahan mentah untuk membuat basikal buluh, iaitu buluh Thai silk Bambusa nana dan buluh guadua atau Guadua angustifolia. Melalui latihan tersebut, pusaka berjaya mengenal pasti potensi spesies buluh yang ditanam di plot percubaan buluh pusaka Sabal ini untuk dijadikan bahan mentah untuk menghasilkan basikal buluh ini, iaitu buluh yang dipanggil buluh Thai silk. Dalam bahasa saintifiknya Bambusa nana dan buluh Guadua angustifolia. Potensi buluh tersebut adalah kerana ia mempunyai saiz ukur lilit yang sesuai dan mempunyai ketumpatan yang padat. Dengan memanfaatkan kesedaran persekitaran hijau global, tidak mustahil Malaysia mempunyai menjadi pengeluar utama basikal buluh di negara ini. Saksikan laporan khas siri kedua pada 12 April ini, bagaimanakah Sarawak menyahut cabaran itu. Connie Grace Ujan dan juru kamera Aziz Soleh, TVS.